Assalamualaikum. Hari ini kita masuk bab baru iaitu sukatan serakan data terkumpul. Okey, kalau tingkatan 4 dulu awak belajar sukatan serakan data tidak terkumpul. Okey, untuk tingkatan 5 ni data terkumpul. Okey, kita tengok objektif pada hari ini. Di akhir pembelajaran kamu akan dapat membina histogram bagi suatu set data terkumpul dan membina poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Okey, maksudnya hari ini kita akan belajar dua perkara iaitu histogram dengan poligon kekerapan. Okey. So, kita tengok seterusnya. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan serakan? Okey, jika sewaktu di tingkatan 4, kamu semua telah mempelajari untuk mewakilkan set data tidak terkumpul dengan menggunakan plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey, ingat lagi kita, awak memang kena recall balik lah apa yang awak belajar masa tingkatan 4. Okey, itu kalau data tak terkumpul. Okey, untuk data terkumpul, serakan boleh dilihat dengan membina histogram dan poligon kekerapan. So, maksudnya ni. Kali ni kita akan belajar histogram dan poligon kekerapan. Nanti sebenarnya ada lagi satu, awak akan belajar iaitu OGIF. Okey, untuk membina histogram dan poligon kekerapan, kita harus mengetahui selang kelas, selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan longgokan yang boleh diperolehi daripada jadual kekerapan. Okey. Apa benda semua ni yang kata jadual kekerapan dan semua ni? Okey, kita tengok yang ini. Okey, kita tengok dulu formula-formulanya. Sebab tadi kata kena tahu saiz selang kelas, sempadan bawah, sempadan atas dan juga had bawah dan had atas serta titik tengah. Okey. Saiz selang kelas formulanya adalah nilai data terbesar tolak nilai data terkecil bahagi dengan bilangan kelas yang awak nak. Okey. Had bawah ialah nilai terkecil dan had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Okey, titik tengah pula adalah had bawah tambah had atas bahagi dengan 2 dan sempadan bawah pula adalah had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu dibahagikan dengan 2 dan kalau sempadan atas pula adalah had atas kelas itu ditambahkan dengan had bawah kelas selepasnya dibahagi dengan 2. Okey, ini formula yang patut awak kena hafal lah. Okey, tapi macam mana maksud dia adalah kita tengok seperti pada contoh yang seterusnya. Okey, set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okey, ini data dia. Okey, kalau ikut ini adalah data belum lagi data terkumpul. Dia adalah data tidak terkumpul. Okey, A, tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, ini yang maksud saya tadi, formula ni bilangan kelas mengikut kesesuaian berapa awak nak. Kalau macam masa soalan saya SPM dulu, dia tak nyatakan berapa tapi kita kena tengok ikut kesesuaian. Tapi untuk SPM awak sekarang dia dah nyatakan berapa bilangan kelas yang dia nak. So bilangan kelas tu untuk yang ini dia nak 6. Okey. Kemudian dia suruh bina satu jadual kekerapan berdasarkan maklumat di A. Seterusnya lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey. So, maksud ini tadi saya kata ini adalah data tidak terkumpul. Okey. Awak nak kena wujudkan jadual kekerapan. Bila dapat jadual kekerapan, ini. Ini adalah data terkumpul. Maksudnya dia letakkan data itu dalam bentuk selang kelas. Okey, macam mana nak jadikan dia dalam bentuk data terkumpul? Okey, kita tengok. So, yang pertama adalah awak kena cari dia punya selang kelas. Okey, selang kelas. Okey, kalau soalan SPM yang dulu sebelum ni, biasanya memang dia tak ada. Dia dah terus bagi je, dia suruh lengkapkan. Dia akan bagi satu selang kelas, dia suruh lengkapkan saja selang kelas tu. Okey, yang ini awak kena cari sendiri. So, formulanya adalah nilai data terbesar tolak nilai data terkecil. Maksudnya awak cari dekat sini. Data terbesar kalau awak cari nilainya adalah kat sini 173. Okey, tolak dengan nilai data terkecil. So, awak cari. Okey, awak jumpa kat sini 145. Ada lagi tak lebih kecil daripada 145?
Tak ada. So, dia adalah paling kecil adalah 1, 4, 5. Bahagi dengan ikut soalan, dia kata dia nak 6. Okey, 6 selang kelas. Okey, untuk menjadi kelas tu ada 6. Okey, so dia kira dapat 4.7. Awak akan guna simbol menghampiri. Maksudnya kalau dia 4.7, awak mesti ambil nombor selepas dia. Memang kalau awak dapat 4.1 pun awak akan ambil 5. So kalau dia kata dia kira 5.7, jadi awak akan ambil ada 6 selang kelas. Okey, so ni formula yang dia dah bagi. Okey, so maka selang kelas yang sesuai adalah, okey, awak akan guna starting daripada nombor yang paling kecil tu paling mudah. Okey, 145 hingga 149. Saya selang kelas ni maksudnya nombor dalam dia punya selang kelas tu ada berapa bilangan nombor, iaitu kalau awak kira ada 5, mesti ada 5 nombor. Iaitu antara 145 hingga 149 adalah 145, 146, 147, 148, 149. Okey, so yang ni pula awak tengok, lepas 149 nombornya adalah 150. So 150, 151, 152, 153, 154. Okey, kemudian 155, 156, 157, 158, 159. Okey, ni 160, 161, 162, 163, 164. Okey, semua saiznya tu mesti sama dan dia berhenti apabila telah capai, okey, maksudnya selang kelas yang awak buat ni, list yang awak buat ni, dia ada nombor yang paling kecil dan dia ada nombor yang paling besar. Okey, yang ikut ni tadi yang awak detect. Okey, lepas tu, okey, setelah awak dah dapatkan dia punya saiz selang kelas dan awak telah dapatkan dia punya selang kelas, kini, okey, seterusnya jadual kekerapan dia memang akan ada. Okey, dia memang akan ada. Okey, jadual kekerapan dia mesti ada ini selang kelas. Okey, kemudian dia punya kekerapan. Okey, selang kelas tu tadi dah kata 145 sampai 149. Okey, kemudian 150 hingga 154. Okey, inilah semua ni. Dia dah masukkan dalam data. Okey, untuk kekerapan ni macam mana awak nak cari? Okey, kekerapan ni cara awak nak cari adalah, okey, awak tengok balik jadual yang ini yang dia bagi tadi, jadual data tak terkumpul ni. So awak tengok, okey, 145 hingga 149, maksudnya awak kena cari kat dalam ni ada berapa nombor 145 hingga 149. Okey, so ni ada 1. Okey, 1. Ada lagi tak? 2. Okey, 2. So, sini dia tulis. Tu dia tulis 2. Okey. Kemudian 150 hingga 154. 150 hingga 154. So, ni 1. Okey. 2. 3. 3. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, so, kat sini tulis 3. Okey, kemudian 155 hingga 159. 155 hingga 159. Okey, so ni 1, 2, okey, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Okey, nampak situ 6. Tu 160 hingga 164. 160 hingga 164. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, sini 5. 165 hingga 169. So, 1, 2, 3. Okey. Tu ada 3 dan akhir sekali adalah 170 hingga 174. So, yang tinggal hanya ini sahaja. So, 1. Okey, untuk awak nak pastikan, okey, kekerapan tu betul ke tidak, lepas awak dah cari dia punya nilai, awak dah dapatkan dia punya jadual kekerapan ni, okey, apa awak buat? Okey, kebiasaannya soalan dia akan nyatakan data ni ada berapa. Okey, tapi macam contoh ni dia tak bagi tahu pun data tu ada berapa. Jadi awak kena kira lah, kata sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada 20 data. So awak kena tambahkan semua. Okey, dapat tak 20? So 2 campur 3, 5 campur 5, 10. Okey, 10, 16, 19, 20. Jadi kalau betul, so betul lah. InsyaAllah betul jawapan awak.
Okey, so sekarang ni awak dah dapat ya jadual kekerapan dia. Okey. Seterusnya, soalannya adalah dia kata dia nak had bawah dan had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, had bawah ni simple je. Okey, awak tengok ni, kan dia ada selang kelas ni ada dua nombor. Satu 145 dengan satu lagi 149. Nombor yang paling kecil adalah had bawah. Nombor paling besar adalah had atas. So, kalau yang ni, had bawah dia 150, had atas dia adalah 154. Yang ni, had bawah, yang ni had atas. Had bawah, had atas, had bawah, had atas, had bawah, had atas. Okey, untuk titik tengah pula, awak hanya tambahkan saja nilai selang kelas itu, iaitu had bawah tambah had atas bahagi 2. Maksudnya 145 campur 149 bahagi 2. So, awak akan dapat jawapan 147. So, sama je semua ni. Okey, kalau kata awak tak nak kira lah sampai habis, sebenarnya ada petua dia. Tipsnya iaitu, awak kira saja yang pertama, iaitu 145 campur 149 bahagi 2, awak dapat 147. Okey, saiz selang kelas itu tadi, dah tunjuk semua ni sama. Betul tak? Dia naik, semuanya nombor ni semua ada 5, 5, 5, 5, 5, 5. Betul? Okey. Jadi, titik tengah tu awak kira saja yang pertama. Lepas tu awak tambah saja 5, 5. Okey, maksudnya 147 campur 5 dapat 152. 152 campur 5 dapat 157. Tambah bagi 5 dapat 162. Tambah lagi 5, 167. Tambah lagi 5 dapat 172. So, kalau selang kelas tu, dia punya saiz kelasnya adalah 6. So, awak tambah 6. Kalau dia punya saiz selang kelas dia adalah 8, jadi awak tambah setiap tu 8. Tapi biasanya saiz selang kelasnya adalah dalam gandaan 5 ataupun 10 sebab untuk mudahkan awak lukis gambar dia. Okey, itu titik tengah. Untuk sempadan bawah, okey, sempadan bawah, had atas sebelum tambah dengan had bawah selepas bahagi 2. Okey, had atas sebelum tambah dengan had bawah selepas semasa bahagi 2. Maksudnya, okey, macam yang ni. Okey. Selang kelas yang pertama adalah 145 hingga 149. Okey, apakah nombor sebelum 145? Okey, nombor sebelumnya adalah 144. So, kalau had bawahnya, okey, cikgu bagi nampak lebih clear, ya. Okey, katakan macam ni. Okey. Awak tahu dia ada okey. Mula awak ambil kata saya nak yang 145 hingga 149. Okey. So, saya kena ada nombor sebelum dan selepas dia. Okey. Untuk sebelum dia adalah ini hingga 144. Okey. So, maksudnya, okey, 140 hingga 144. Yang ini 150 hingga 154. Okey, kita nak cari yang ini. Sempadan atas dengan sempadan bawah. Okey, so untuk sempadan bawah dia adalah ni. Had atas sebelum iaitu 144 tambah 145 iaitu had bawah dia bahagi 2. Awak akan dapat 144.5. Okey, yang ini untuk had atas dia, sempadan atas dia pula, had bawah selang kelas seterusnya ditambahkan dengan had atas dia. Iaitu 149 tambah 150 bahagi 2. Awak dapat 149.5. Nampak ni? Okay, so maksudnya kalau macam yang ni, okay, dia jadi 150 tambah dengan 149 bahagi 2. Dapat jawapan 149.5. Atau biasanya kalau awak dapat soalan tu macam ni, simple sahaja. Bukan highlight. Cikgu tu salah pula. Simple saja. Kalau yang sempadan atas, awak nampak nombor yang had atas dia ni, semuanya awak tambah dia 0.5. Okey. Kalau yang sempadan bawah dia, okey, awak ambil je ni, awak kurangkan dia
Tengok ni jadi kurangkan dia 0.5. Jadi awak akan dapat tu yang dapat 144.5, 149.5, 154.5, 159.5, 164.5, 169.5. Okey, faham tak? Okey, seterusnya, okey, kat sini ada diterangkan terdapat dua kaedah untuk menentukan saiz selang kelas. Kaedah pertama adalah beza antara had bawah atau had atas bagi dua kelas yang berturutan. Iaitu saiz selang kelas bagi dua kelas pertama, iaitu 150 tolak 145 dapat 5, atau okey, 154 tolak 149 bahagi dengan 5. Okey, yang ini maksudnya kalau kata soalan, okey, kalau yang SPM yang sekarang dia terus bagi dah saiz selang kelas. Maksudnya dia dah bagi selang kelas. Lepas tu jadi awak kena, kalau dia minta soalan untuk saiz selang kelas dia adalah awak tolakkan sahaja. Iaitu had bawah kelas, okey, had bawah kelas 150 hingga 154 tu tolak dengan had bawah kelas 145 hingga 149. Atau had atas kelas tolak 150 tolak 154 ditolakkan dengan had atas kelas 145 hingga 149. Okey, yang ini tadi, okey, ini nak cari dia punya saiz selang kelas sebab bila dia kata dia nak bilangan kelas tu ada 6. So nak tahu 6 ni maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia nak tahu satu saiz selang kelas ni, yang nombor ni, dia untuk mewakili berapa nombor. Okey, so dah kira kata ada 5 nombor. Jadi tu yang bila mula starting 145, 146, 147, 148, 149. So ada 5 nombor. Itu selang kelas yang pertama. Betul, sehinggalah habis tu dapat 6 selang kelas. Okey, dengan saiz selang kelasnya adalah 5. Maksudnya saiz selang kelas tu maksudnya bilangan nombor dalam selang kelas itu. Okey. Yang ini adalah apabila kalau soalan tanya. Okey. Katalah soalan saya macam ni. Saya kata saya pergi bagi 1 hingga 10. So, apakah saiz selang kelas saya? Jadi, dia ada 2 kaedah. Okay, kalau ikut saya ada 3 kaedah. Okey. 3 kaedah. Kaedah ketiga adalah yang paling simple, iaitu awak hanya kira, kalau katalah tadi dia kata 11 hingga 15. Okey, ni. So kira je lah. 11, 12, 13, 14, 15. Okey, jadi awak tahu ada 5 nombor. Atau lagi satu cara adalah saya biasanya saya akan buat 15 tolak 11. Lepas tu mesti tambah 1 balik. Sebab bila kalau awak tolak, dia definitely dia akan dapat 4 tapi dia akan kurang 1 nombor. Okay, so kena tambah 1, awak tahu jawapannya 5. So macam ni lah, kalau bila dia soalannya, dia kata untuk tentukan saiz selang kelas. Kalau kata 150 hingga 154. So kalau 154 tolak 150, awak akan dapat 4. Kena tambah 1 untuk saiz selang kelas dia. Okay, atau 150, 151, 152, 153, 154. So ada 5 nombor. Okey, atau yang ini yang ikut secara betul-betul dia punya ni lah. Dia kata guna beza antara had bawah atau had atas bagi 2 kelas yang berturutan. Berturutan tu maksudnya, okey, tadi kan ada, okey, mula-mulanya dia kata 145. Okey, 145. Okey, 145 hingga 149. Kita pakai kat sini 145 hingga 149 dengan 150 hingga 154. So dia kata berturutan. Dia kata mesti beza antara had bawah atau had atas bagi 2 kelas yang berturutan. So dia suruh guna ni, nombor ni 150 tolak dengan had bawah kelas, iaitu 150 tolak 145. Dia suruh macam tu. Maksudnya dia akan pakai ni, tolak je yang ni. Okey, ataupun awak ambil yang ni 165 tolak 160 pun boleh. Atau kaedah yang kedua, okey, kaedah yang kedua adalah beza antara sepadan atas dengan sepadan bawah bagi suatu selang
kelas. Ni. Dia dah ada ni, sempadan atas dan sempadan bawah ni. Awak tolak je lah. 149.5 tolak 144.5. Awak tahulah dia punya saiz selang kelas. So, awak boleh pilih mana-mana je kaedah awak untuk menentukan saiz selang kelas. Sama ada awak kira, hitung dengan jari, atau awak tolak je dan tambah 1. Okey, maksudnya selang kelas ni awak terus tolak je. 149 tolak 145, lepas tu tambah 1. Atau okey, awak pilih je mana-mana yang berturutan. Tapi jangan pula awak kata, cikgu, saya nak pergi pakai 150 tolak 145. Salah. Dia mesti yang berturutan. Okey, ambil ni. Atau pasangan ini dengan sini. Atau pasangan ini dengan sini. Okey, maksudnya dia berturutan. Awak nak pakai 155 dengan 160 pun tak ada masalah. Dan yang terakhir sekali, awak boleh gunakan nilai sempadan atas dan sempadan bawah dia. Okey, awak tolakkan saja sempadan atas, tolak sempadan bawah. Okey, itu untuk saiz selang kelas. Okey. Kemudian, ada satu lagi istilah tadi, iaitu kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan adalah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Ia akan menyebabkan nilai-nilai kekerapan longgokan itu akan berada dalam tertib menaik. Okey, maksudnya macam ni. Kalau awak tengok sini, yang ini adalah kekerapan biasa. Kekerapan ni awak tengok, dia ada turun naik. Kejap 2, kejap 3, tiba dia naik 6, tu dia turun balik 5. Lepas tu ada 3, lepas tu dia turun lagi. Makin teruk, turun jadi 1. Okey. Kekerapan longgokan adalah macam ni. Okey. Kekerapan longgokan macam ni. Okey, ini kekerapan yang pertama. Okay, saya buat macam ni je lah. Boleh tak? Sebab susah sikit saya nak ni 2, 3, 4, 5, 6. Saya guna macam ni je lah. Saya tak tulis pun dia punya selang kelas dia. Okay, ini kekerapan longgokan. Okay, ini tadi 2, 3, 6, 5, 3, 1. Okay, untuk kekerapan longgokan, okey, awak kena tambah yang sebelum dia. Sebelum dia sebenarnya adalah kosong. Sebab tak ada benda. Betul? Tak ada benda, jadi kosong campur 2, 2. Okey, so dia terus salin. Ataupun biasa saya kata terus dia. Yang pertama tu adalah salin je balik. Okey, kekerapan longgokan yang kedua adalah dia pandang yang seterusnya. Ni nombor dia 3. So maksudnya tambah 3 dapat 5. Lepas tu 5 tambah 6 dapat 11. 11 tambah 5 dapat 16. 16 tambah 3 dapat 19. 19 tambah 1 dapat 20. Kekerapan longgokan ini biasanya akan dapat balik yang nombor terakhirnya. Bukan biasa, dia mesti dapat data yang asal tu balik jumlahnya. Kalau dia kata jumlah data yang tak terkumpul ni adalah 20, so nombor terakhir dia mesti 20. Kalau kata data kat sini ada sampai 40, so last kali ni mesti 40. Dan awak nak tengok pattern dia semakin naik. 2, 5, 11, 16, 19, 20. Dia tak ada up and down. Yang up and down untuk kekerapan. Kalau kekerapan longgokan, dia mesti naik sahaja. Okey, boleh? So, kita tengok seterusnya, slide seterusnya. Okey. So, ni dia suruh bina jadual kekerapan longgokan daripada jadual di bawah. So, awak boleh tengok dekat sini. Okey, ni dia salin je balik. Okey, salin je balik. Jadual tu dah cuma letakkan dalam bentuk macam ni supaya senang nak tunjuk kekerapan longgokan. So, ni yang tadi saya kata. Untuk yang pertama, salin je balik iaitu 4. Punya 4 tambah 5 jadi 9. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 7, 24. 24 tambah 3, 27. Okey, boleh. Okey. Sekarang kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan histogram. Histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Okey, tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan suatu kelas. Langkah membina histogram adalah seperti berikut, iaitu pertama awak kena cari sempadan bawah dan sempadan atas setiap selang kelas. Kemudian pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang, wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. Okey, mencancang yang togak iaitu paksi Y. Mengufuk adalah paksi
X. Lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan saiz selang kelas dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Okey, so kita tengok yang tu untuk histogram. Kalau poligon kekerapan pula ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah setiap kelas pada hujung atas setiap palang dalam histogram. Okey, poligon kekerapan ni sebenarnya dia ada dua. Satu boleh dapat daripada apabila awak dah lukis histogram. Yang kedua boleh diperolehi apabila awak memang bina betul-betul solid, tak ada histogram, awak bina betul-betul poligon kekerapan. Okey. So, kita tengok, nanti kita akan tengok semua macam mana nak buat poligon kekerapan, sama ada daripada histogram ke ataupun yang tak ada histogram terus nak buat. Okay, ni dia punya step dia lah kalau nak buat poligon kekerapan. Yang ni daripada histogram, dia suruh tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. Lepas tu tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Dan lukis garis lurus yang menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelahan. Okay, kita tengok contoh. Okay. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okey, dia pergi bagi kat situ, dah ada dia ni. Okey, bila awak nak buat sebab soalannya dia kata wakilkan dalam bentuk histogram dan poligon kekerapan. Okey, so awak kena, kalau untuk poligon kekerapan kita akan pakai titik tengah. Kalau histogram biasanya kita akan pakai sempadan sempadan atas. Okey. So sempadan bawah ni biasanya kita jarang nak guna. So, biasanya kalau saya tak akan suruh buat yang sempadan bawah ni. Kita akan buat hanya titik tengah dengan sempadan atas. Okey, so mula-mula kita tengok ni Okey. Cari dulu tabelnya. Ni titik tengah dengan sempadan ni, saya kata yang tak perlu pun sebenarnya. Okey, cumanya bila awak nak lukis histogram, okey, dia mesti mula dengan, dia sebenarnya pakai titik tengah pun boleh. Okey, awak tengok yang ini dia gunakan sempadan bawah. Okey. Okey, dia kata kat sini 2 cm kepada 10 km pada paksi mengufuk. Okey, jadi awak tandalah ni, buat. Okey, ni. Okey, tandakan setiap 10. Okey, mula-mula awak tanda tu je. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab ada berapa data ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 2 cm tu maksudnya 10 kotak kecil. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Yang ini pula, dia kata 2 kepada 10. Sama. Okey. Sebab dia 2 cm, so tandakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cuma untuk paksi X ini awak akan guna dia punya, okey, selang kelas tu tak boleh guna. Awak akan pakai sama ada awak pakai titik tengah atau sempadan atas, sempadan bawah. Okey, biasanya saya akan guna sempadan bawah. Okey, saya tak pakai, boleh ke pakai ni, sempadan atas pun boleh, sempadan bawah pun tak boleh. Okey, kalau contoh ni kita ikut ni, dia pakai sempadan bawah. So, awak tandakan, ini 69.5. Okey, ambil ni je, tanda. Okey, 79.5. Okey, 89.5. 99.5. 109.5. 119.5. Okey, atau kalau awak tak suka dia betul-betul kat situ, yang tadi saya kata. Okey. Ini tadi kan? Okey, cikgu tanda ni tadi kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia ada 6. So, dia mula sini 69.5, 79.5, 89.5, 99.5. Okey.
109.5, 119.5. Okey, yang ini awak buat tanda macam ni. Ni. Simbol ni. Sebab patutnya nombor sebelum 69.5 tu panjang lagi. Jadi kononnya kita macam kita kecilkan dia. Kita jadi macam kita propkan dia, rapatkan dia tu yang jadi ikut macam bentuk nadi. Okey, yang ini pula, okey, ini memang awak akan ambil sama ada sempadan atas, titik tengah atau sempadan bawah. Ambil nilai kat sini untuk paksi X. Yang paksi Y, awak akan guna gandaan ikut pada arahan soalan. Dia kata 2 kepada 10. So 2 cm ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ikut gandaan 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, boleh sampai situ? Okey, kemudian okey, awak ikut je. Okey, yang pertama tu kata 69 70 hingga 75 tu. Okey, kata 5. So awak cari 5 kat mana? 5 dekat sini sampai sini. Ni. Okey, lepas tu sampai 10. Macam ni. Okey, lepas tu kata 20. So naik lagi 20. Lepas tu kata 30. Lepas tu kata 25. Dan akhir sekali 10. Okey, akan dapat macam ni. Okey. Ni sebab kertas graf saya besar jadi dia nampak rendah macam ni lah. Macam ni dia punya kertas grafnya. Dia kecilkan macam tu. Okey. Itu histogram. Untuk poligon kekerapan dia, awak kena cari titik tengah dia. Tapi sebenarnya tak payah nak cari titik tengah sangat pun. Okey, yang ini. Okey. Ni tadi 2 cm. Jadi awak tandakan setiap pada 1 cm dia. Okey, sini. Sini. Okey. Yang ini awak tanda kat sini. Pada atas dia. Bahagi 2 dia punya palang tu tadi. Yang ini dekat bawah balik. Setengah. Maksudnya pada kotak yang kelima. Ni pun 5. Okey, kemudian awak ambil dia pembaris. Sambungkan. Okey, jadi awak dapat poligon kekerapan. Poligon kekerapan adalah dia mesti tertutup. Okey, boleh. Poligon yang betul tertutup. Jadi sebab tu dia mesti mula dengan kosong, diakhiri dengan kosong. Okey, ini kalau kita tengok untuk yang kedua, yang kalau kata tanpa adanya histogram. Okey, so kita tengok kat sini. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat ini ditentukan oleh 20 orang peserta dalam satu pusingan kelayakan pertandingan berenang. Wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk. Okey, 2 cm kepada 5 saat. Okey. Yang ini, kalau dia betul-betul nak poligon kekerapan je, awak guna je titik tengah. Okey, kalau yang histogram tadi, awak akan gunakan sempadan atas atau sempadan bawah. Okey, ingat saya dah kata untuk paksi X, awak akan guna titik tengah atau sempadan atas atau sempadan bawah. Untuk paksi Y, awak akan guna dia punya ikut soalan, dia kata apa, awak ikut gandaan dia. So macam contoh yang ni, 2 kepada 5. Kenapa saya kata guna titik tengah atau sempadan atas dan sempadan bawah? Sebab jarak setiap ini dah betul memang bezanya adalah 5, 5, 5, 5. Tengok macam ni 47 hingga 50 kan 5. Macam yang ni. Okey, tengok ni. Kalau awak nak pakai sempadan atas ke sempadan bawah ke, arahannya dia kata 2 beza kepada 10. 2 kepada 10. Betul tak setiap ini bezanya 10, 10, 10. Nampak? 79.5 tolak 69.5 tolak 10. 89.5 tolak 79.5 tolak 10. Kalau titik tengah ni pun sama. Bezanya semua 10, 10. Okey. Jadi, okey. Ikut arahan 2 kepada 5. Okey. Macam ni. So 2 cm, so 1. Sebab dia ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jap cikgu tersalah sikit. Kita kena anjak sikit kita punya graf. Okey, katakan cikgu ambil dekat sini. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Okey, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang ini pun sama, dia mesti ada 7. Okey, tapi dia sebenarnya taklah semestinya ada 7. Sebab awak tengok je dia berhenti dekat mana. Sebab dia kata nombor paling besarnya, dia kata 2/2. Tapi paling besar tu awak tengok sampai 6. So, okey, sebab yang ni saya kata dia gandaan. Tapi awak tanya dia 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okey, yang ini terus dia letak 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77. Okey, yang ini masukkan dia terus kat sini. So, saya kata terus dia tanda. Ada berapa? Ada 7. So, buat 7. Okey, yang ini ikut gandaan. Dia kata 2/2. Tapi awak tengok maksimumnya berapa? 6. So, nanti awak stop je lah. Dekat bila dah dapat 6 tu stop. Nak lebih sikit boleh. 2, 4, 6, 8. Lepas tu stop. Okey. Jadi lepas tu, okey, terus je 47 tu kosong. So tanda 47 tu kosong. Okey, tapi sepatutnya okey, untuk buat ni, okey, cikgu tak nak titik. Awak mesti pakai palang. Pangkah. Supaya bila awak sambung nanti dia tepat betul-betul. Okey, 52 kata 2. Okey, situ. 57 kata 3. So, 3 dekat sini. 62 kata 6. So, sini. 67, 5. So, dekat sini. Okey. 72, 4. So, di sini. 77, 0. Tu sama, ambil pembaris. Sambungkan saja daripada bucu ke bucu dia yang awak plot tu tadi. Mesti garis lurus. So, awak dapatlah poligon kekerapan. Diingatkan. Okey. Diingatkan. Dia mesti tambah selang kelas dengan kekerapan sifar sebelum dan selepas. Maksudnya, awak tengok ni. Okey. Ni dia ada tambah ni dan sini. Yang ini asalnya tadi tiada. Nampak? Kan tadi asalnya 50 hingga 54. 7 ni pun sampai 74 je. Tapi ni tiba ada 45 hingga 49 dengan 75 hingga 79. Ini kena ditambah sebab poligon kekerapan mula dengan kosong, diakhiri dengan